ataupun Institut Kemahiran Mara Lumut. Dalam khusus Diploma Kompetensi Elektrik ataupun penjaga jentera F4, yang mana penjaga jentera F4 ini ada kena-mengena dengan genset dan juga synchronizing. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang komponen-komponen asas yang ada pada genset. Genset yang kita gunakan ni genset 20 kVA lah, kVA. Dan okey, mari saya tunjukkan apa yang ada. Okay, hari ini saya akan lakukan cara-cara untuk melakukan SOP yang perlu diikutlah sebelum proses generator dihidupkan. Jadi dekat sini ada walkie-talkie di mana saya akan menghubungi kawan saya yang berada di papan Swiss. Jadi saya akan maklumkan kepada beliau agar tiada sesiapa atau orang awam atau mana-mana orang yang terlibat menyentuh perkakas tersebut ketika saya melakukan pemeriksaan fizikal pada generator tersebut. Jadi saya akan maklumkan kepada orang dalam terlebih dahulu. Pak An, masuk Pak An. Pak An, cek. Okey Pak An, sekarang ni saya nak lakukan pemeriksaan fizikal. Sila pastikan tiada orang atau mana-mana orang awam yang berada di perkakas tersebut. Sebab saya akan lakukan pemeriksaan lebih teliti lah. Okey, cek dekat sini semua clear. Tiada orang dan dapat untuk memulakan operasi. Cek. Papan Swiss tersebut telah lakukan lotoki ke belum? Papan Swiss tersebut kita dah lakukan lotoki. So sekarang semua dapat untuk operasi. Okey, terima kasih Pak An. Roger. Okey, jadi itulah yang perlu dilakukan, di mana kita nak mengelakkan sebarang kemalangan yang tak ingin-ingin. Kerana mungkin nampak kecil, tapi ingat, benda yang kita letak adalah nyawa kita. Setiap tugas yang melibatkan elektrik, risk yang pertama adalah nyawa. Jadi sebelum anda melakukan sesuatu itu, ingatlah orang yang tersayang mungkin berada dekat rumah, sentiasa menanti pertolongan anda. Okey? Okey, saya kalau anda dapat lihat dekat sini ada dua generator yang bersaiz 20 kVA. Dan tujuan generator ni untuk bagi pembelajaran kami, di mana topik yang kami perlu cover adalah synchronizing, iaitu penyegerakan. Okey, tapi sebelum kita nak menghidupkan sesuatu generator itu, 5 basic asas yang perlu kita teliti, perlu buat sebelum melakukan menghidupkan generator itu. Pertama, mari kita tengok. Okey, ini adalah air. Tapi ramai pelatih akan mengatakan air biasa. Sebenarnya air biasa tidak boleh digunakan. Dia akan menggunakan coolant yang sendiri yang dicampur dengan air bagi mengelakkan air tersebut daripada berkarat. Okey? Itu adalah nombor 1, iaitu air ataupun coolant. Okey. Yang kedua adalah bahan bakar, iaitu diesel. Jadi kita perlu tengok sebelum generator dihidupkan, kita perlu pastikan yang bahawa minyak itu adalah mencukupi bagi sepanjang penghidupan generator ini. Okey, kita pergi yang nombor 3, iaitu minyak pelincir. Okey, kita buka dan kat sini kita boleh dapat lihat level bagi minyak tersebut. Kalau kita perhatikan kat sini ada 2 level garisan. Jika minyak tu berada di bawah garisan pertama ni, ia menunjukkan minyak hitam ini perlu ditambah. Tetapi jika dia berada di garisan yang kedua, bermaksud minyak itu telah mencukupi bagi generator ini. Jadi tak perlu tambah. Okey. Yang keempat, yang lakukan pengujian pada belting tersebut. Okey, seperti yang anda dapat lihat, dekat sini adalah belting. Dan cara bagi melakukan pengujian dengan meletakkan jari di atas belting ni. Kalau anda dapat lihat, dia seperti ada kenduran dekat situ. So ini menunjukkan bahawa belting tersebut berada dalam keadaan baik. Jadi
jangan bila kita melakukan pengujian ni, jangan dia terlalu tegang ataupun terlalu longgar. Kalau longgar sangat, nanti akan berlaku kegelinciran. Tetapi jika terlalu ketat, maka dia akan membuatkan batting ini lagi more stress. Okey. Itu saja untuk nombor 4. Yang nombor 5 pula adalah keadaan sekeliling generator ni, di mana kita boleh tengok sama ada terdapatnya leaking pada hos-hos air, minyak hitam. So kalau kita dapat tengok ada abnormal pada generator tersebut, so kita akan segera lakukan pemulihan. Dan pastikan benda asing tidak berada dalam keadaan dalam generator, seperti tikus, ular ke. Kerana kita tak tahu generator ni kita tinggalkan terlalu lama, dan bila kita datang balik, tengok-tengok kita terus start tanpa kita lakukan pemeriksaan yang teliti. Jadi itu adalah salah pada seorang yang memegang title penjaga jentera. Apa yang kita perlu lakukan, ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Okay.